Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam bab 2 tingkatan 5, membina pekalan data hubungan menggunakan SQL. Okey, sekarang ni kita nak buat jadual. Okey, sebelum kita buat jadual, kita tengok dulu apa yang kita katakan SQL. Okey. SQL ni, okey, SQL adalah structured. S for structured query language. Bahasa pertanyaan berstruktur. Okey. Kalau sebelum ni awak guna Microsoft Access, ingat? Ujung tahun lepas awak ada guna Microsoft Access. Okey, hari ni kita guna SQL. Okey. SQL ni dia ada, kalau yang lama kita panggil Structured Query Language, SQL. Kemudian kita ada Structured Query Language Improved, SQLi. Okey, dia ada dua jenis. Kita boleh gabung ni penggunaan SQL dan juga SQLi. Okey. Okey, apa kegunaan SQL ni? Digunakan untuk mencapai dan mengemaskini data dari pangkalan data. Pangkalan data kan, awak dah ada basic pangkalan data. Okey. Sekarang ni SQL dibahagikan kepada 3 kumpulan. Okey, dia ada DDL. DDL stand for Data Definition Language. Pernyataan SQL yang digunakan untuk mencipta, mengubah struktur pangkalan data. Okey. Kemudian kita ada Data Manipulation Language, DML. Pernyataan SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam jadual yang kita bina. Okey. Kemudian yang terakhir kita ada DCL. Pernyataan yang digunakan untuk mengawal capaian data dalam pangkalan data. Okey. Dalam DDL ni, okey, ada 3 benda yang kita kena tahu, iaitu create, alter dengan drop. Okey. Kalau create ni untuk hasilkan pangkalan data, ataupun kita nak hasilkan jadual. Ada dua ni. Hasilkan pangkalan data, hasilkan jadual. Okey, kalau alter ni kita nak ubah suai pangkalan data ataupun jadual kita. Kemudian drop, menghapuskan jadual. Tu untuk DDL. Okey. Kemudian untuk DML, kita ada select, insert, update dan delete. Ada 4. Okey, ada 4 benda. Kalau select ni memasukkan data dalam satu jadual ataupun banyak jadual. Okey. Insert, memilih data ataupun mencari data. Okey, update, mengemaskini data yang sedia ada di dalam jadual. Delete, menghapus data yang ada dalam jadual. Okey. Teacher silap ni. Okey, insert ni untuk yang ni. Okey, silap. Tak dah nak ubah. Okey, insert untuk yang ni. Okey, select yang ni. Okey, select yang ni dah. Okey. Nota PowerPoint ni nanti teacher akan bagi. Teacher akan ubahlah yang ni. Okey, insert, memasukkan data dalam satu jadual atau banyak jadual. Select, memilih data atau mencari data. Okey, kemudian DCL. Okey, dalam DCL ni kita cuma ada grant dan revoke. Grant ni membenarkan pengguna SQL untuk akses pangkalan data. Okey, kalau revoke ni tak benarkan. Okey, tak benarkan. Okey. Jadi kita tengok satu persatu dulu. Okey. Hari ni kita pergi kepada create. DDL dulu. Okey, dia tak boleh belajar banyak-banyak nanti opening. Okey. Kemudian ni adalah basic SQL yang kita, maknanya yang popular lah, untuk create database, create table, insert record, update record, delete record. Okey, select record. Okey. Select single table ni ada dekat dalam buku teks. Ni benda-benda ni adalah benda basic dalam SQL yang mesti wajib gunalah dalam SQL. Okey. Kita tengok dulu DDL, Data Definition Language.
Okey. Apabila kita cipta satu jadual, okey, jadual, jadual ni sama dengan entiti. Okey. Anda perlu memilih jenis data untuk setiap lajur yang akan dibentuk dalam jadual tersebut. Okey, apa contoh jenis data? Teks. Okey, teks. Date. Integer. Okey. Okey. Jenis data yang dipilih menentukan jenis data yang boleh disimpan dalam medan tersebut. Okey. Pemilihan jenis data yang betul adalah penting kerana pemilihannya memberi kesan kepada prestasi keseluruhan pengkalan data. Jenis data, okey, menentukan jumlah ruang storan yang diperlukan. Okey, sekarang kita tengok. Okey, ini dalam pangkalan data SQL. Kita ada char. Okey, string yang tetap antara 0 hingga 255 patah perkataan. Char digunakan untuk lajur yang mengandungi data yang tetap dan seragam. Contohnya jantina. Okey. Jantina. Okey, jantina. Char ni bermaksud dia string. Kalau kita Java char ni satu kan? Okey, satu aksara. Tapi kat dalam pengkalan data char ni adalah string yang tetap antara 0 hingga 255. Maknanya dia string. Dia tak boleh nak campur dengan abjad. Tak boleh nak campur dengan nombor, tak boleh nak campur dengan simbol. Okey, contohnya jantina. Jantina kan perempuan, lelaki. Okey, kita boleh guna char. Tapi kalau jantina, kalau kita nak guna varchar pun boleh, tak ada masalah. Okey, apa dia varchar? String yang boleh diubah. Okey, nilai dia pun sama juga. Digunakan untuk lajur yang mengandungi data yang tidak seragam. Contohnya kita nak gabung okey, contoh alamat. Alamat kan kita ada nombor, kita ada string. Jadi kita guna varchar. Ada setengahnya dia pakai varchar je terus, senang. Okey, kemudian kita ada tiny text. Kita ada teks. Teks ni panjang. 65,000 patah perkataan. Kalau char dengan varchar 0 hingga 255 patah perkataan. Okey, beza char, varchar dengan teks. Okey, kemudian kita ada integer. Integer dalam julat -2 hingga negatif 2 pula. Negatif 2 juta. Okey, 2 juta. Hingga negatif 2 juta hingga 2 juta 2,147,400. Garuk dah teacher ni. Sampai sini lah ni. Okey. Atau nombor positif 0 hingga 4 juta lebih. Ni ratus ribu, ni juta. Ni berapa dah? Okey. Okey, kemudian kita ada float. Float dan double. Nombor kecil yang punya titik perpuluhan, nombor besar yang mempunyai titik perpuluhan. Okey, kemudian date. Date, time. Okey, ni jenis-jenis data yang kita boleh guna dalam pangkalan data. Okey, benda ni ada dalam buku teks. Teacher pun ambil dalam buku teks. Okey. Bila awak dah tahu jenis data, kemudian kita buat aktiviti DDL. Okey. Mula-mula sekali kita nak buat create dulu. Okey. Dalam DDL ni, dalam DDL kita boleh membina pangkalan data, tajuk pangkalan data. Kemudian kita boleh mencipta jadual. Dia boleh buat dua ni je. Mencipta pangkalan data, mencipta jadual. Okey. Ni author. Okey, ni author. Ni hapus. Okey, 3 benda. Create, author, drop. Drop ni hapuslah. Okey. Kemudian kita tengok yang pertama sekali, fungsi create. Okey, create. Yang pertama awak boleh buat adalah create database. Okey, create database. Create dia punya ni formula ni
Ni formula ni. Create database adalah formula. Okey. Kemudian nama database. Okey. Jadi contohnya create database huruf besar macam ni. Okey, ini adalah nama database yang kita nak guna. Okey, serupa dengan awak ni kan? Okey. Ni awak kena hafal. Okey. Okey, ni contoh. Kita nak buat SQL ni dalam XAMPP. Okey, mula-mula sekali awak hidupkan XAMPP. Okey. Apabila nak guna SQL, awak kena guna MySQL ni. Okey. Klik nombor 1 sekali, awak klik dekat admin. Okey, klik dekat admin. Okey. Yang kedua, awak dah klik dekat admin, awak pergi dekat SQL. Okey. Okey, yang ketiga, bila awak dah klik dekat SQL ni, okey, awak type create database quiz. Macam ni lah, create database quiz. Okey. Lepas tu tekan butang go. Ada go dekat bawah ni. Okey, ada butang go. Okey, bila awak dah siap buat, asalnya awak punya ni kan tak ada kan, awak tengok kat sini. Ada tak nama quiz kat sini? Tak ada kan? Okey, maka dia akan jadi quiz. Ini adalah nama database. Okey. Create database quiz. Okey, berjaya. Okey. Okey, itu untuk database. Kemudian untuk create jadual. Okey, entity kan. Kan kita ada satu entity. Okey, contohnya entity pelajar. Kita ada hubungan. Ni katakan guru. Ni lah kita nak create muka ni lah. Pelajar ni. Okey, apa dia punya rumus dia? Okey, rumus dia create, C-R-E-A-T-E, table, nama jadual. Nama jadual apa yang kita nak buat? Okey, kalau pelajar, pelajarlah bubur kat sini. Okey, kemudian dalam table jadual tu kita ada medan 1. Apa dia medan 1? Attribute dia. Attribute 1, attribute 2, attribute 3. Okey, attribute 3. Boleh? Okey, nama medan. Okey, nama attribute lah. Kemudian terus tulis jenis data. Okey, size dia. Okey, size dia berapa kita nak buat? Okey, contohnya kita nak buat dekat situ nama. Jenis data dia char. Size dia kita nak buat nama ni katalah kita buat 50. Okey. Not null. Not null ni bermaksud tak boleh kosong. Okey, atas ni mesti kita buat ID kan? ID pelajar. ID pelajar, katalah kita buat varchar. ID, berapa awak nak buat ID? Katalah ID ni kalau IC 12 dah. Okey, katalah contoh 12. Okey, kita buat primary key. Kena huruf besar. Macam ni. Ni rumus ni. Not null ni maksud tak boleh kosong. Okey, primary key ni kunci prima lah. Okey, nama jadual dia ada buka kurungan, bawah last sekali tutup kurungan. Okey, nampak ni. Primary key koma, ni pun koma, ni koma, the last one tu tak payah. Tak payah koma. Lepas tu tutup kurungan. Okey. Itu dia punya rumus. Ni rumus dia, awak kena hafal, wajib. Okey. Okey, contoh bina jadual pelajar yang mengandungi medan berikut: ID pelajar, nama pelajar, tingkatan, ID guru, nama guru. Okey. Jadi guna rumus create table,
nama jadual kan. Okey, nama jadual kita nak buat pelajar. Sebab soalan dia suruh bina jadual pelajar. Okey, pelajar. ID pelajar, dia bubuh Vacha. Vacha 12 sebagai primary key. Nama pelajar. Okey, ni nama pelajar yang kedua. Nama pelajar Vacha. Okey, dia nak buat Vacha. Tak ada masalah. Sama ada kita nak buat cha ataupun Vacha. Teks kita tak buat lah sebab teks kan sampai berapa? 68,000. Awak tengok balik dekat jadual yang Cikgu tunjuk tu kan. Okey, dia buat 20 not null. Kemudian tingkatan, yang ketiga tingkatan. Okey, Vacha 20. Kemudian ID guru. Okey, ID guru Vacha 12. Nama guru Vacha. Ni awak nak buat huruf besar ke huruf kecil ke bergantung kepada soalan. Sepatutnya kalau N ni nama guru ni huruf kecil lah sini. Nanti dia akan create attribute awak tu, nama tu huruf kecil lah. Okey, boleh. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Okey. Yang pertama sekali, awak tengok kan awak ada dah database awak, nama dia quiz, betul? Okey, quiz. Okey. Lepas tu kita tengok kat sini. Betul ke tak nama database dia quiz? Okey. Kalau dah betul, pergi kepada SQL. Yang ketiga ni SQL. Okey, mula-mula sekali biar awak klik quiz. Database yang kita nak guna ni, nama pangkalan data adalah quiz. Dalam quiz ni kita klik SQL. Okey. Bila klik SQL tu, awak masukkan coding yang ni. Okey, coding yang ni dalam sini. Okey. Okey, sebutir-sebutir lah. Okey. Ini membawa nama medan, nama atribut awak. Kalau huruf kecil depan dia, huruf kecil lah. Kalau huruf besar lah. Okey. Bila awak dah siap buat, sampailah ni, tutup kurungan ni. Klik butang go. Okey. Dah siap. Bila lepas awak klik butang go tu, kalau tak ada masalah, dia kata create table pelajar. Maka dia dah berjaya create table pelajar. Okey, tanda macam ni maknanya dia berjaya lah ni. ID pelajar Vacha atas apa yang kita bagi tadi lah. Tingkatan Vacha, ID guru Vacha, nama guru Vacha. Okey, nampak tak? Bila kita buat huruf besar, dia huruf besar ni. Dia atas apa yang kita buat. Okey. Okey, nampak? Okey, kemudian kita klik dekat pelajar. Okey. Kemudian akan ada ni, akan wujud muka ni. Atas apa yang dia nak. Ni apabila kita klik pelajar, dia automatik dekat browse. Okey, dia akan keluar ni ID pelajar, nama pelajar, tingkatan, ID guru, nama guru. Kalau kita nak tengok yang lebih detail lagi, kita klik dekat structure. Okey, klik dekat structure, dia akan keluarlah ni. ID pelajar, nama pelajar, tingkatan, ID guru, nama guru. Ni dia punya size. Ni kunci prima yang kita dah bagi tadi kan? Okey. Boleh. Okey, macam ni. Dia kata null, nampak tak ni no. Kunci prima memang tak boleh kosong, no. Null, no. Ni boleh nak buat kosong. Kalau kita tak nak buat lah, kita nak tambah kemudian pun tak apa. Okey, yes. Okey. Okey, jadi itu adalah dua fungsi create database dan juga create jadual. Okey, boleh. Itu untuk DDL. Ni kita masih dalam DDL lagi. Create, dah settle create. Okey. Sekarang ni kita nak pergi kepada author. Okey, author ni, okey, kita nak edit author kan? Nak author baju. Okey. Okey, teacher buat slide sampai sini je, tak ada lagi. Okey. Untuk tambah medan. Okey, tambah medan ataupun tambah attribute. Okey, apa rumus dia? Author table, nama table,
Okey. Tak payah buat ni pun tak apa ni. Ni potong tak ada. Okey. Jadi cuba kita buat. Kita nak tambah apa? Okey, katalah kita buat kat sini. Alter table. Tambah apa? Okey, katakan kita tambah jantina. Jantina. Okey. Add. Sorry. Bukan jantina ni. Pelajar. Nama table kan? Okey, nama table ni kalau kita buat tadi huruf kecil lah dah. Okey. Add nama medan kan dia kata, nama medan. Okey, kat sini baru kita tulis jantina. Okey, jantina. Okey, jenis data dia apa kita nak bubuh? Char. Okey, char ke baca ke boleh lah. Okey, saiz dia adalah perempuan. Okey, saiz dia 9 contoh. Okey, semicolon. Ini contoh. Okey. Okey, cuba tengok kat sini teacher buat. Pergi tadi awak pergi dekat SQL. Okey, sekejap. Pergi dekat SQL. Okey, awak type macam teacher buat tadi, add table pelajar, add jantina. Okey. Kemudian apabila awak tekan butang go. Tekan butang go kat sini. Lepas awak tekan butang go tu, automatik kalau awak pergi dekat structure tu, jantina akan ada. Okey, ini fungsi alter. Alter untuk add. Okey, untuk add saja. Jadi teacher ajar sampai add, alter add. Jadi yang lain-lain tu teacher akan buat video lain pula. Okey? Okey, itu saja untuk hari ini. Okey. Kita sambung kemudian. Okey, assalamualaikum.